الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan mula menyampaikan riwayat Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu yang akan berlanjutan hingga beberapa minggu yang akan datang.
Berkenaan dengan Hazrat Uthman, हज़रत उस्मान के बारे में pertama-tama perlu diingat पहली बात तो ये है bahawa beliau sendiri tidak ikut serta dalam perang Badar. जंग बदर Namun beliau termasuk di dalam senarai 8 sahabat yang beruntung yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar dan berhak mendapatkan bahagian harta ganimat. शामिल होना ही करार दिया था। Nama beliau Uthman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. मनाफ बिन कुसै Dengan demikian silsilah jalur keturunan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jalur kelima, yakni Abdul Manaf. पांचवीं पुश्त पर अब्द मनाफ Ibunda Hazrat Uthman bernama Arwah binti Quraish. नाम अरवा Nenek Hazrat Uthman bernama Ummi Hakim Baidah binti Abdul Muttalib yang merupakan saudara kandung ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdullah. हज़रत अब्दुल्ला की सगी बहन थी। Berdasarkan satu riwayat, एक रिवायत ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kembar dengan nenek Hazrat Uthman, Ummi Hakim Baidah नानी उम्मे हकीम बेदा binti Abdul Muttalib. बिन अब्दुल मुत्तलिब जुड़वा पैदा हुए थे। Ibu Hazrat Uthman, Arwah binti Quraish, beat masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah, kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah dan terus tinggal di Madinah hingga kewafatannya pada zaman kekhalifahan anak beliau Hazrat Uthman. आबदी रही। Ayah Hazrat Uthman wafat pada zaman jahiliyah. ज़माना जाहिलियत में ही फौत हो गए थे। Berkenaan dengan nama gelaran Hazrat Uthman diterangkan bahawa pada zaman jahiliyah Hazrat Uthman dipanggil Abu Amr. की कुनियत Ketika lahir anak beliau bernama Abdullah dari kandungan Hazrat Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan itu, nama gelaran beliau yang dikenali di kalangan umat Islam menjadi Abu Abdullah. Menurut Ibnu Ishaq, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri beliau Hazrat Ruqayyah dengan Hazrat Uthman रुकैया की शादी yang mana wafat pada masa perang Badar. जो ग़ज़वा बदर Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri kedua beliau dan saudara perempuan Hazrat Ruqayyah, yakni Hazrat Ummi Kalsum dengan Hazrat Uthman. Kerana itu Hazrat Uthman digelar sebagai Zunnurain. Diterangkan juga bahawa sebab lain beliau digelar sebagai Zunnurain adalah kerana beliau banyak sekali menilawatkan Al-Quran ketika solat tahajud di setiap malam. बहुत ज़्यादा तिलावत Kerana Al-Quran merupakan nur, begitu juga ibadah malam merupakan nur. Kerana itu beliau disebut Zunnurain, yakni dikenali dengan sebutan dua nur. Ini juga adalah riwayat yang diperolehi. Berkenaan dengan kelahiran Hazrat Uthman, berdasarkan riwayat yang sahih, Hazrat Uthman lahir di Mekah 6 tahun selepas tahun gajah. Dikatakan juga bahawa beliau lahir di Taif. Beliau lebih kurang 5 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. से तकरीबन 5 साल छोटे थे। Berkenaan dengan bi'atnya beliau ke dalam Islam diriwayatkan oleh Yazid bin Ruman bahawa pada satu ketika Hazrat Uthman bin Affan dan Hazrat Talha bin Ubaidullah mengikuti di belakang Hazrat Zubair bin Awam. उबैदुल्लाह दोनों हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के पीछे पीछे चल Mereka menemui Rasulullah SAW. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत Beliau menyampaikan tabligh Islam kepada mereka berdua dan memperdengarkan Al-Quran dan menjelaskan kepada mereka berkenaan dengan hak-hak dalam Islam. Beliau SAW juga menjanjikan kemuliaan dan kehormatan yang akan Allah Ta'ala anugerahkan. Setelah itu, mereka berdua beriman dan membenarkan beliau SAW. हज़रत उस्मान और हज़रत तलहा ईमान ले आए। Hazrat Uthman berkata, "Wahai Rasulullah, अर्ज़ किया baru-baru ini saya kembali dari Syam. Ketika rombongan kami beristirahat di antara daerah Man dan Zurqa, के दरमियान पड़ा
Man adalah sebuah kota yang terletak dekat perbatasan Hijaz di sebelah utara Urdan. Sedangkan Zurqa terletak di dekat Man. Walhasil kami beristirahat di sana. Ketika kami tidur, ada seorang penyeru mengumumkan, "Wahai orang-orang yang tidur, bangunlah. Sesungguhnya Ahmad telah datang di Mekah." Ketika kami pulang, kami mendengar khabar mengenai Tuan. Hazrat Osman termasuk yang biat masuk ke dalam Islam pada masa awal sebelum Rasulullah SAW memasuki Darul Arkam. Selepas biat ke dalam Islam, beliau mengalami penganiayaan. Musa bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahawa setelah Uthman bin Affan biat masuk Islam, pakcik beliau Hakam bin Abul As menangkap dan mengikat beliau dengan tali dan berkata, "Apakah kamu meninggalkan agama nenek moyangmu dan memilih agama yang baru? Demi Tuhan, aku tidak akan membuka ikatan ini sebelum kamu meninggalkan agama baru ini." Atas hal itu, Hazrat Uthman menjawab, "Demi Tuhan, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan agama ini dan tidak juga akan berpisah darinya." Ketika Hakam melihat kukuhnya keimanan Hazrat Uthman terhadap Islam, dia terpaksa melepaskan Hazrat Uthman. Ketika Hazrat Uthman menikah dengan Hazrat Ruqayyah dijelaskan sebagai berikut. Sebelum pendakwaan kenabian Rasulullah SAW, Hazrat Ruqayyah telah dijodohkan dengan anak Abu Lahab yang bernama Utbah, sedangkan Hazrat Ummi Kalsum dijodohkan dengan saudara Utbah. Ketika surah Al-Lahab turun, ayah mereka iaitu Abu Lahab berkata kepada mereka, "Jika kamu berdua tidak meninggalkan putrinya Muhammad SAW, maka aku tidak akan menjalinkan hubungan lagi dengan kamu berdua. Tinggalkan perjodohan ini." Sebelum Rukhsana, kedua-dua putera Abu Lahab menceraikan kedua-dua putri Rasulullah SAW. Setelah itu, Hazrat Uthman bin Affan menikahi Ruqayyah di Mekah, kemudian berhijrah bersamanya ke Habsyah. Hazrat Ruqayyah dan Hazrat Uthman memiliki paras yang sangat cantik. Sebagaimana dikatakan, "Asana zaujaini ra'ahuma insanu Ruqayyatu wa zaujaha Uthman." Yakni artinya pasangan yang paling cantik indah yang pernah dilihat oleh manusia adalah Hazrat Ruqayyah dan Hazrat Uthman suaminya. Abdurrahman bin Uthman Quraisy meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkunjung ke rumah putri beliau yang waktu itu beliau sedang membasuh kepala Hazrat Uthman. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, perlakukanlah Abu Abdillah dengan baik. Sesungguhnya di antara sahabatku yang paling mirip denganku dari segi akhlak adalah dia." Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat beliau sebelum hijrah mengalami berbagai ujian, penganiayaan, sedangkan beliau SAW sendiri dalam keadaan baik-baik sahaja disebabkan oleh makam dan martabat beliau dalam pandangan Allah Ta'ala dan juga berkat bantuan pakcik beliau Abdul Muttalib. Namun Rasulullah SAW tidak mampu menghentikan penganiayaan yang dialami pada sahabat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Jika kamu berhijrah ke negara Habsyah, di sana ada seorang raja yang mana jika kamu berada di bawah kekuasaan raja yang tidak menganiaya siapapun dan negeri yang baik, hingga Allah Ta'ala akan memberikan kebebasan ke atas kamu dari penganiayaan ini di mana kamu sedang berada sekarang." Setelah itu, sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah kerana khawatir akan penganiayaan dan untuk mencari Allah Ta'ala melalui agamanya, meninggalkan Rasulullah SAW. Hijrah tersebut merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara yang hijrah ke Habsyah dari antara para sahabat termasuklah juga Hazrat Uthman dan isterinya Hazrat Ruqayyah binti Rasulullah SAW.
हबशा की तरफ हिजरत करने वाले सहाबा में हज़रत उस्मान अपनी ज़ौजा हज़रत रुकैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। Hazrat Anas meriwayatkan Hazrat Uthman berhijrah ke Habsyah कि हज़रत उस्मान हबशा disertai oleh isteri beliau Hazrat Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun khabar mereka telah sampai kepada Rasulullah SAW terlambat. Belum ada khabar bagaimana keadaan mereka, sampai di mana dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW keluar dan mencari tahu khabar mereka. Datanglah seorang wanita yang mengkhabarkan mengenai mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Uthman adalah orang pertama setelah Nabi Lut yang berhijrah di jalan Allah bersama dengan isterinya. Hazrat Sa'ad meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Uthman bin Affan berkeinginan untuk berhijrah ke negara Habsyah, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, bawalah bersama Ruqayyah juga. Saya rasa nanti kamu akan saling memberikan semangat antara satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Asma binti Abu Bakar, pergilah dan carilah khabar mengenai mereka berdua, bagaimana keadaan mereka dan sudah sampai di mana dan sebagainya. Sekembalinya Hazrat Asma, Hazrat Abu Bakar sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan bahawa Hazrat Uthman mendudukkan Hazrat Ruqayyah di atas kacar, pergi menuju ke laut. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, mereka berdua adalah pasangan pertama yang berhijrah setelah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. के बाद ये दोनों हिजरत करने वालों में सबसे पहले हिजरत करने वाले हैं। Dijelaskan juga berkenaan dengan kepulangan mereka dari Habsyah, Ibnu Ishaq mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah ke Habsyah mendapat khabar bahawa penduduk Mekah telah masuk Islam. Setelah mengetahui hal itu, para muhajirin kembali ke Mekah. Ketika telah mendekati Mekah, mereka baru menyedari bahawa khabar itu adalah palsu. Akhirnya mereka tetap memasuki Mekah dengan meminta perlindungan daripada pembesar Mekah. Di antara mereka ini sebahagiannya ada yang kemudian berhijrah ke Madinah dan ikut serta bersama dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar dan Uhud. Dan sebahagiannya lagi ada juga yang ditahan di Mekah oleh orang kufar sehingga tidak dapat ikut serta pada perang Badar dan sebagainya. Setelah kembali dari Habsyah, kemudian balik ke Mekah, termasuklah juga Hazrat Uthman dan isteri beliau Hazrat Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Hazrat Uthman tinggal di Habsyah beberapa tahun. Tertulis dalam sebuah kitab bahawa beliau tinggal beberapa tahun. Setelah itu, ketika para muhajirin mendapatkan khabar palsu mengenai bi'atnya para penduduk Mekah, mereka kembali ke Mekah, begitu juga Hazrat Uthman. Setibanya di Mekah diketahui bahawa khabar tersebut adalah palsu. Untuk itu, sebahagian sahabat tadi kembali semula ke Habsyah. Namun Hazrat Uthman terus tinggal di Mekah hingga ada kemudahan untuk berhijrah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW menghimbau semua para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Hazrat Uthman pun berhijrah ke Madinah bersama keluarga beliau. Dalam satu riwayat, ada ditemukan kisah bahawa Hazrat Uthman berhijrah semula ke Habsyah. Namun kebanyakan buku sejarah tidak menyebutkan bahawa beliau berhijrah semula ke Habsyah. Adapun latar belakang hijrah Habsyah dan perinciannya dijelaskan dalam buku-buku sejarah. Namun, para penulis sejarah yang sangat berhati-hati tidak membenarkan begitu saja kerana secara zahirnya tidaklah mungkin. Sebagaimana dalam menjelaskan perihal hijrah Habsyah ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad telah melakukan penelitian. Beliau menjelaskan yang mana meskipun sebahagiannya telah saya sampaikan sebelumnya dalam topik para sahabat lain, namun penting juga untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Penelitian beliau adalah sebagai berikut. Ketika penderitaan umat Islam sampai kepada puncaknya dan kufar Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penginyayaannya, maka Hazrat Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk berhijrah ke Habsyah dan bersabda
bahawa Raja Habsyah adalah seorang yang adil dan menyukai keadilan. Di bawah kekuasaannya tidak ada yang diiniaya. Habsyah yang disebut Ethiopia dalam bahasa Inggeris atau Abyssinia terletak di sebelah timur laut benua Afrika dan tepat bersemberangan dengan Arab bahagian utara, dan di antara keduanya tidak ada negara yang membatasinya selain dari Laut Merah. Pada zaman itu, Habsyah merupakan pemerintahan Kristian yang kuat dan rajanya disebut Najashi. Bahkan sampai sekarang ini, pemerintah di sana disebut dengan sebutan tersebut. Ketika Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Arab memiliki hubungan dagang atau perniagaan dengan Habsyah. Pusat pemerintahan Habsyah pada masa itu adalah Aksum yang terletak dekat kota Adowa, dan sampai sekarang penduduk sebagai sebuah kota suci. Aksum pada masa itu merupakan markas sebuah kerajaan yang kuat. Najashi yang memerintah pada waktu itu bernama Ashamah, seorang raja yang adil dan kuat. Ketika penderitaan umat Islam sudah sampai kepada puncaknya, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, bagi siapa saja yang memungkinkan, hijrahlah ke Habsyah. Atas perintah Rasulullah SAW itu, pada bulan Rejab 5 Nabawi telah berhijrah 11 kaum lelaki dan 4 perempuan ke Habsyah. Di antara mereka, sahabat yang terkenal adalah Uthman bin Affan beserta isterinya Hazrat Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Huzaifah bin Utbah, Uthman bin Ma'zun, Musab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Asad bersama isterinya Ummu Salamah. Hazrat Bashir Ahmad menulis, merupakan perkara yang sangat aneh bahawa sebahagian besar sahabat yang berhijrah pada masa awal adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pembesar keluarga kaya dan sangat terpandang dari kabilah Quraisy, sedangkan dari kalangan yang lemah jumlahnya sedikit, yang dengannya dapat diketahui dua perkara. Pertama, umat Islam dari kalangan pembesar pun tidak terlepas dari penganiayaan kaum Quraisy. Dan kedua, orang-orang lemah, misalnya hamba sahaya dan lain-lain, keadaannya sedemikian lemah dan tidak berdaya sehingga untuk berhijrah pun mereka tidak mampu. Ketika para muhajirin ini berangkat ke arah selatan dan tiba di Syaibah yang pada masa itu merupakan pelabuhan Arab yang mana dengan kurnia Allah Ta'ala, mereka menemukan sebuah kapal perdagangan yang sudah siap untuk berangkat ke Habsyah. Lalu mereka menumpangi kapal tersebut dan kapal pun bertolak. Ketika Quraisy Mekah mengetahui kepergian kaum Muslim, mereka menjadi marah dan berfikir bahawa buruan mereka telah terlepas. Lalu mereka berusaha mengejar para muhajirin, namun ketika pasukan Quraisy tiba di pantai, kapal laut telah berangkat. Akhirnya mereka balik dengan tangan kosong. Setibanya di Habsyah, umat Islam mendapatkan kehidupan yang sangat aman dan mereka bersyukur telah terselamat dari kezaliman bangsa Quraisy. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli sejarah bahawa belum pun lama mereka tinggal di Habsyah, tibalah khabar angin kepada mereka yang mengatakan bahawa seluruh Quraisy telah biat masuk Islam dan di Mekah telah tercipta keamanan. Sebagai akibat dari khabar tersebut, kebanyakan para muhajirin tanpa berfikir panjang balik semula ke Mekah. Setibanya di Mekah, mereka menyedari bahawa khabar tersebut adalah palsu, sehingga hal itu menjadi kesulitan besar bagi para muhajirin. Pada akhirnya, sebahagian dari mereka ada yang kembali semula ke Habsyah dan sebahagiannya lagi ada yang secara sembunyi-sembunyi memasuki Mekah atau meminta jaminan dari pembesar Quraisy untuk memasuki Mekah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Syawal 5 Nabawi, yakni dari permulaan hijrah sampai kepulangan mereka hanya 2,5 bulan atau 3 bulan. Meskipun pada kenyataannya khabar tersebut sama sekali palsu dan tidak berasas yang disebarkan oleh Quraisy untuk memancing kepulangan para muhajirin dan untuk mensulitkan mereka. Bahkan jika direnungkan lebih mendalam lagi, kisah khabar angin dan pulangnya para muhajirin tersebut nampak tidak berasas. Namun jika dianggap benar, mungkin saja tersembunyi satu peristiwa sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis. Jika diperhatikan beberapa riwayat yang mengatakan
bahawa Hazrat Osman tinggal di Habsyah selama beberapa tahun, maka riwayat tersebut terbukti salah. Jika itu dianggap benar dan jika dianggap salah, maka berarti para muhajirin kembali setelah 3 atau 4 bulan saja. Tapi pendek kata, berdasarkan penelitian Hazrat Mirza Bashir Ahmad, riwayat tersebut terbukti salah. Beliau menulis, jika riwayat tersebut dianggap benar, maka mungkin saja terdapat peristiwa seperti yang diterangkan dalam beberapa hadis. Sebagaimana tertulis dalam Sahih Bukhari, bahawa pada satu ketika Hazrat Rasulullah SAW menilawatkan surat Najm di depan Kaabah. Pada waktu itu juga terdapat banyak para pembesar Quraisy, begitu juga umat Islam. Ketika Rasulullah SAW selesai membaca surah itu, lalu beliau bersujud dan seluruh umat Islam dan kaum kufar yang ada di sana juga turut bersujud. Dalam hadis tidaklah dijelaskan alasan kenapa kaum kufar melakukan sujud itu. Namun diketahui bahawa ketika Rasulullah SAW menilawatkan ayat ilahi dengan suara yang sangat syahdu, kemudian di dalamnya digambarkan tentang tauhid ilahi, kudrat dan keperkasaannya dalam corak yang paling cantik, balighu fasih, diingatkan akan ihsan-ihsannya dan diperingatkan kepada bangsa Quraisy dengan firman yang penuh dengan rub dan kemuliaan, yakni jika mereka tidak menghentikan kejahatannya, maka keadaan mereka akan seperti kaum-kaum terdahulu yang mendustakan rasul-rasul Tuhan. Pada akhirnya, dalam ayat itu diperintahkan, marilah bersujud di hadapan Allah. Dan setelah selesai melawatkan ayat tersebut, Rasulullah SAW dan semua umat Islam serentak terus bersujud, dan firman ilahi dan pemandangan tersebut sedemikian rupa menyihir orang-orang Quraisy sehingga kaum Quraisy yang ada di sana secara spontan ikut bersujud bersama dengan umat Islam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, tidaklah menghairankan kerana dalam keadaan seperti yang dijelaskan tadi, kadang-kadang hati manusia terpesona dan secara spontan melakukan gerakan yang sama, padahal ianya bertentangan dengan prinsip dan akidah agamanya. Tidaklah mesti dengan beriman baru akan tergerak untuk melakukan perkara itu. Dalam keadaan spontan pun kadang-kadang tergerak. Sebagaimana kita saksikan juga bahawa kadang-kadang ketika tiba-tiba terjadi bencana yang dahsyat, seorang atheist pun menyebut-jebut nama Tuhan. Saya pun pernah menanyakan kepada beberapa orang atheist. Mereka menjawab, benar sekali, yakni meskipun kami tidak meyakini wujud Tuhan, namun jika mengalami keadaan yang genting secara spontan keluar kata Tuhan dari mulut kami. Adapun Quraisy bukanlah atheist, mereka meyakini akan zat Tuhan. Pendek kata, hal ini merupakan pengaruh dari tilawat surah Al-Quran yang penuh keagungan dan rub, dan setelah melihat amalan umat Islam sehingga para pembesar Quraisy ikut serta bersujud. Walhasil, umat Islam langsung bersujud, dengan mana hal itu telah memberikan kesan seperti sihir yang membuat kaum Quraisy yang ada di sana pun terus ikut bersujud. Namun, pengaruh seperti itu sifatnya sementara dan biasanya manusia lekas kembali kepada keadaannya yang semula. Sebagaimana mereka pun kembali pada keadaan semula sebagai penyembah berhala. Mereka tidak terus jadi pengamal tauhid. Walhasil, ini merupakan peristiwa yang terbukti dari hadis sahih terdapat dalam Bukhari. Jika memang khabar kepulangan Muhajirin Habsyah itu benar, nampaknya setelah peristiwa tadi, kaum Quraisy yang berusaha untuk memulangkan kembali Muhajirin Habsyah kerana Muhajirin Habsyah terlepas dari tangan mereka, menjadikan peristiwa tadi sebagai alasan, dan mereka sendiri pun menyebarkan khabar angin bahawa Quraisy Mekah telah masuk Islam dan Mekah merupakan tempat yang aman bagi umat Islam. Ketika khabar angin tersebut sampai kepada Muhajirin Habsyah, tentunya mereka sangat gembira, dan dalam kegembiraan itu tanpa berfikir panjang memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun ketika mereka sampai di Mekah, terbukalah hakikat sebenarnya sehingga sebahagian dari mereka hidup secara sembunyi-sembunyi dan sebahagiannya datang ke Mekah dengan meminta perlindungan daripada pembesar Quraisy yang berpengaruh, dan sebahagiannya lagi kembali ke Habsyah. Jadi jika dalam khabar bi'atnya kaum Quraisy terdapat kebenaran, itu semata-mata disebabkan kisah sebahagian pembesar Quraisy yang bersujud ketika tilawat surah Najm. Wallahu alam. Pendek kata, seperti yang telah diterangkan, Allah Ta'ala lebih mengetahui hakikat sebenarnya. Jika di antara Muhajirin Habsyah itu ada yang balik semula ke Mekah, namun kebanyakan dari mereka kembali lagi ke Habsyah,
Dikarenakan Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penganiayaannya dan kezaliman mereka semakin meningkat hari demi hari. Untuk itu, atas perintah Rasulullah SAW, umat Muslim yang lainnya pun secara diam-diam melakukan hijrah ke Habsyah ketika mendapat kesempatan. Silsilah hijrah ini terus meningkat sehingga jumlah muhajirin meningkat menjadi 100 orang. Di antaranya 18 wanita, sedangkan yang masih bertahan di Mekah bersama dengan Rasulullah SAW tinggal sangat sedikit. Sebahagian sejarawan menyebut hijrah tersebut dengan sebutan hijrah Habsyah kedua. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan satu analisa beliau. Beliau bersabda, ada satu hal lagi yang membuat kisah khabar angin dan kembalinya para muhajirin dari Habsyah menjadi meragukan sepenuhnya, yakni berkenaan dengan waktu permulaan hijrah Habsyah yang tertulis dalam sejarah adalah pada bulan Rajab 5 Nabawi. Sedangkan peristiwa sujud di depan Kaabah terjadi pada bulan Ramadan 5 Nabawi. Dalam sejarah pula diterangkan bahawa sebagai akibat dari khabar angin itu, para muhajirin kembali dari Habsyah pada bulan Syawal 5 Nabawi. Dengan kata lain, waktu terjadinya permulaan hijrah dan kepulangan muhajirin jaraknya hanya 2 hingga 3 bulan sahaja. Jika dikira lamanya waktu dari peristiwa sujud, jumlahnya akan hanya jadi 1 bulan sahaja. Berdasarkan keadaan masa itu, sama sekali tidaklah memungkinkan 3 perjalanan antara Mekah dan Habsyah dapat dilakukan dalam waktu yang sedemikian singkat. Yakni pertama, muhajirin pergi dari Mekah ke Habsyah. Setelah itu ada orang Quraisy datang ke Habsyah dengan membawa khabar bahawa bangsa Quraisy telah biat masuk Islam. Kemudian para muhajirin balik dari Habsyah ke Mekah, melakukan 3 perjalanan. Belum lagi dikira dengan perkara tambahan yang terjadi seperti perlunya membuat persiapan dan perkara-perkara lainnya. Sama sekali tidak mungkin dapat dilakukan dalam masa yang singkat seperti itu. Kerana untuk pergi dari Mekah ke Habsyah pada masa itu, pertama sekali perlu pergi ke selatan, kemudian menumpang kapal laut yang tidak setiap masa ada untuk menyeberangi Laut Merah menuju pantai Afrika. Setelah itu, harus melakukan perjalanan dari pantai sampai ke pusat kerajaan Habsyah, yakni Azkum, yang jaraknya jauh dari pantai. Jika dilihat dari perlahannya perjalanan pada masa itu, sama sekali tidak mungkin dapat menyelesaikan perjalanan seperti itu dalam masa waktu kurang dari 1,5 atau 2 bulan. Berdasarkan fakta tersebut, kisah ini sama sekali salah dan tidak berasas. Namun jika seandainya benar, maka tentunya tidaklah lebih dari apa yang telah dijelaskan di atas. Allahu a'lam. Walhasil, apapun alasannya, Hazrat Uthman kembali semula dari Habsyah setelah beberapa waktu, dan kemudian berkenaan dengan hijrah Hazrat Uthman ke Madinah, dan persaudaraan beliau dijelaskan sebagai berikut. Muhammad bin Ja'far bin Zubair meriwayatkan, ketika Hazrat Uthman berhijrah ke Madinah dari Mekah, beliau tinggal di rumah Hazrat Aus bin Sabit, saudara dari Hasan bin Sabit, dari kabilah Banu Najjar. Musa bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahawa Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Uthman dengan Hazrat Abdul Rahman bin Auf. Berdasarkan satu riwayat lain, persaudaraan dijalinkan dengan ayahanda Hazrat Sayyidat bin Aus bernama Hazrat Aus bin Sabit. Dikatakan juga bahawa beliau dijalinkan persaudaraan dengan Hazrat Abu Ubadah Sa'ad bin Uthman Zurqi. Berdasarkan satu riwayat lainnya, Hazrat Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan diri beliau sendiri dengan Hazrat Uthman. Sebagaimana tertulis dalam kitab Tabaqatul Kubra, bahawa Ibnu Labibah meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Uthman bin Affan dalam keadaan dikepung oleh para penentang, pada saat akhir hayat beliau, beliau dibaikot dari berbagai perkara. Waktu itu Hazrat Uthman mengintip dari lubang cahaya rumah dan bertanya kepada orang-orang di luar, apakah Talha ada di antara kamu? Mereka menjawab, ya, Talha ada. Beliau bersabda, saya bertanya kepada kamu dengan bersumpah atas nama Tuhan, apakah anda tahu bahawa ketika Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, waktu itu beliau SAW menjalinkan diri beliau sendiri dengan saya.
Atas hal yang demikian, Hazrat Talha berkata, "Demi Tuhan, itu memang benar." Hazrat Talha yang pada waktu itu berada di sekitar para penentang yang mengepung rumah Uthman. Para penentang bertanya kepada Hazrat Talha, "Apa yang sedang kamu lakukan ini?" Hazrat Talha menjawab dengan berani dengan mengatakan, "Hazrat Uthman bertanya kepadaku dengan mengangkat sumpah dan hal yang ditanyakan kepadaku terjadi di depan mataku sendiri. Lalu apakah aku tidak boleh memberikan kesaksian atas kebenarannya? Saya tidak boleh berdusta. Adapun penentangan yang ingin kamu lakukan padaku, lakukanlah." Berkenaan dengan kewafatan Hazrat Ruqayyah dan pernikahan dengan Hazrat Ummi Kalsum, diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mukannaf bin Harithah Ansari meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hazrat Uthman bersama puteri beliau, Hazrat Ruqayyah, yang waktu itu sedang sakit. Hazrat Ruqayyah wafat pada hari ketika Hazrat Zaid bin Harithah berangkat ke Madinah membawa khabar suka kemenangan perang Badar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahagian harta ganimat perang Badar untuk Hazrat Uthman. Bahagian beliau sama banyaknya dengan sahabat lain yang ikut pada perang Badar. Selepas kewafatan Hazrat Ruqayyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Hazrat Uthman dengan puteri beliau, yakni Hazrat Ummi Kalsum. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Hazrat Uthman di pintu masjid dan bersabda, "Uthman, ini adalah Jibril. Dia mengkhabarkan kepada saya untuk menikahkan Ummi Kalsum denganmu dengan besar maharnya seperti yang telah diberikan kepada Ruqayyah dan seperti perlakuan yang telah kamu berikan kepada Ruqayyah." Yakni Allah Ta'ala memerintahkan untuk menikahkan puteri Rasulullah SAW yang kedua dengan Hazrat Uthman. Hazrat Aisyah meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Rasulullah SAW menikahkan Ummi Kalsum dengan Hazrat Uthman, beliau SAW bersabda kepada Ummi Aiman, "Hiaskanlah puteriku Ummi Kalsum, kemudian hantarlah dia ke rumah Uthman dan bunyikanlah gendang di hadapannya." Lalu beliau melakukan seperti yang diperintahkan. 3 hari kemudian Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Ummi Kalsum dan bersabda, "Wahai putriku tercinta, bagaimana kamu mendapati suamimu?" Ummi Kalsum menjawab, "Dia adalah suami yang terbaik." Hazrat Ummi Kalsum tinggal bersama Hazrat Uthman hingga tahun ke-9 Hijrah. Setelah itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu jatuh sakit kemudian wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya kemudian duduk di samping kuburan beliau. Hazrat Anas menjelaskan bahawa dia telah melihat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sedemikian rupa di samping kuburan Hazrat Ummi Kalsum di mana air mata beliau mengalir laju. Salah satu riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari telah menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Hilal telah meriwayatkan dari Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahawa beliau mengatakan, "Kami ada di waktu peristiwa jenazah puteri Rasulullah SAW." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW sedang duduk di samping kuburan. Kemudian saya melihat air mata mengalir dari mata beliau SAW. Tertera dalam satu riwayat bahawa Rasulullah SAW pada waktu kewafatan Hazrat Ummi Kalsum bersabda, "Seandainya aku memiliki anak perempuan yang ketiga, maka aku akan menikahkannya juga dengan Uthman." Hazrat Ibnu Abbas menjelaskan bahawa tatkala Rasulullah SAW pergi dari satu tempat, maka dia melihat Hazrat Uthman sedang duduk di sana dan beliau sedang menangis kerana kesedihan akibat kewafatan Hazrat Ummi Kalsum binti Rasulullah SAW. Perawi mengatakan bahawa waktu itu bersama beliau SAW ada 2 sahabat, yakni Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Uthman, mengapa engkau menangis?" Hazrat Uthman menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, saya sedang menangis disebabkan hubungan saya dengan Tuan sebagai menantu telah berakhir. Kedua puteri Tuan telah wafat." Beliau bersabda, "Janganlah menangis. Aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Seandainya aku memiliki 100 anak perempuan dan setiap mereka berganti-ganti wafat, maka setelah kewafatannya
Aku akan menikahkan setiap mereka kepada engkau hingga tidak ada satu pun yang baki dari 100 itu. Bagaimanapun, ini adalah satu ungkapan kecintaan yang berasal dari kedua belah pihak. Pertama adalah Hazrat Uthman yang sedemikian sedihnya memikirkan hubungan itu, di mana Yang Mulia Rasulullah SAW telah kembali menjaganya dan memberikan keyakinan kepadanya bahawa hubungan tersebut tetap berlangsung. Pembahasan selanjutnya insya-Allah di kesempatan yang akan datang akan saya sampaikan. Sebagaimana akhir-akhir ini saya sampaikan dan selalu saya tekankan di setiap jemaat, iaitu agar memanjatkan doa-doa untuk para Ahmadi di Pakistan. Teruslah panjatkan doa-doa untuk para Ahmadi. Para penentang memang terus berusaha untuk mempersempit ruang kita. Namun, mereka tidak mengetahui bahawa ada juga satu wujud di atas sana. Ada juga satu wujud Allah Ta'ala yang takdirnya pun sedang bekerja. Dan ruang lingkupnya sedang semakin mengelilingi mereka. Dan tatkala ruang lingkupnya itu semakin meliputi mereka, maka tidak ada yang dapat lari darinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada orang-orang tersebut dan semoga sekarang pun orang-orang ini bekerja dengan menggunakan fikiran mereka, menjunjung keadilan dan berhenti dari melakukan tindakan penekanan dan penganiayaan yang tidak bersebab. Demikian juga berdoalah untuk orang-orang Ahmadi di Algeria. Semoga mereka sentiasa aman dalam keyakinan mereka. Demikian juga di beberapa tempat lainnya pun permusuhan terhadap para Ahmadi sedang banyak berlaku. Semoga Allah Ta'ala menjaga setiap Ahmadi di setiap tempat dari segala mara bahaya. Setelah solat, saya akan mensolatkan beberapa jenazah secara gaib di mana mengenai mereka. Saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah Yang Terhormat Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib, bekas Nazir Islaul Irsyad Markaziyah. Beliau pernah menjadi Nazir Khidmat-e Darwisha dan juga sebagai Nazir Islaul Irsyad bahagian Rishtanata. Pada 11 Januari beliau wafat pada usia sekitar 88 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama ayah beliau adalah Chaudhry Muhammad Din dan nama ibunya adalah Rahmat Bibi. Ayahnya biat masuk ke dalam Ahmadiyah pada tahun 1928 di tangan Hazrat Khalifatul Masih Sani. Hazrat Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib adalah satu-satunya anak beliau. Setelah Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib menyelesaikan pendidikan menengah di bulan April, beliau mewakafkan diri beliau dan pada tahun 1946 beliau mendaftarkan diri ke dalam Madrasah Ahmadiyah Qadian. Setelah berdirinya Pakistan, beliau belajar di Jamiah Ahmadiyah di Ahmadnagar. Kemudian pada tahun 1952, beliau mengambil ujian Maulwi Fazal dan pada bulan April 1956, beliau mendapat degree syahid dari Jamiah Ahmadiyah. Beliau menikah dengan Mahmudah Syaukat Sahibah binti Chaudhry Sa'aduddin Sahib. Beliau dinikahkan oleh Maulana Jalaluddin Syams pada tahun 1960 pada kesempatan Jalsa Salana. Beliau memiliki 4 orang anak lelaki dan 2 anak perempuan. Salah satu anak beliau adalah Ehsan Mahmud, seorang wafiz zindagi yang sekarang sedang berkhidmat di Ofis Tarikh Jadid Rabwa. Penugasan pertama Yang Terhormat Maulana Sahib adalah di Gujarat. Setelah itu sebagai murabi silsilah, beliau berkhidmat di berbagai kota di Pakistan. Dari tahun 1974 hingga tahun 1978, beliau juga pernah bertugas di Ghana. Ini adalah masa di waktu saya pun berada di sana dan saya melihat bahawa beliau adalah seorang yang sangat ikhlas berkhidmat di sana. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau pernah menjadi sekretaris Majlis Karpardas. Kemudian pada tahun 1983, beliau diangkat menjadi sadar Majlis Karpardas. Dari tahun 1983 hingga 1998, beliau berkhidmat sebagai Nazir Islaul Irsyad Markaziyah. Kemudian setelah itu hingga tahun 2011, beliau berkhidmat sebagai Nazir Khidmat-e Darwisha. Kemudian dari tahun 2011 hingga 2017, beliau menjadi Nazir Rishtanata dan kerana beliau sakit, maka pada tahun 2017 beliau pension. Beliau memiliki kemampuan bertablik, kemampuan bercakap-cakap dengan orang lain. Kemampuan beliau menyampaikan ceramah pun sangatlah baik. Banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang hubungan beliau dengan berbagai lapisan masyarakat, tentang perbincangan-perbincangan beliau bersama para ulama, tentang masalah-masalah akidah dan bagaimana jawapan-jawapan yang ampuh yang beliau sampaikan. Beliau adalah seorang penceramah yang sangat luar biasa. Sebagaimana telah saya sampaikan, beliau menjadikan para pendengarnya larut dalam ceramah beliau. Para murabi yang bekerja bersama-sama beliau pun menuliskan demikian, bahawa beliau adalah seorang yang selalu merangkul kami dalam tugas-tugas.
Setiap mereka menuliskan bahawa beliau sentiasa memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau seorang yang mendirikan tahajud dan berbagai ibadah, dan kepada setiap orang dan juga kepada para murabi, beliau selalu menasihatkan secara khusus, sentiasa mengingatkan kepada mereka berkenaan dengan tahajud dan ibadah. Beliau memiliki tahap yang sangat luar biasa dalam hal kesetiaan dan keitaatan terhadap khilafat. Ada juga ujian yang menimpa beliau di masa khilafat keempat, tetapi beliau melalui masa tersebut dengan keitaatan yang sempurna, dan beliau juga telah berkhidmat meskipun sebagai orang bawahan. Bahkan ada seorang yang mengatakan, anda dulu adalah seorang nazir, namun sekarang anda bekerja sebagai orang bawahan nazir. Maka beliau mengatakan, dan beberapa murabi pun menuliskan ini kepada saya. Begitu juga salah seorang puteri beliau pun menuliskan perkara ini. Maka saya menjawab bahawa Khilafat Waqt lebih mengetahui, Khalifah Waqt lebih mengetahui siapa dan di mana yang lebih diperlukan. Saya telah mewakafkan diri saya. Jadi jika saya pun diperintahkan untuk menyapu, saya akan melakukan apa saja yang Khalifah Waqt perintahkan. Maka kemudian Allah Ta'ala pun memberikan keadaan yang lebih baik, dan saya meyakini bahawa contoh kesetiaan dan keitaatan beliau yang sempurna telah sampai pada corak pengabulan. Kemudian beliau pun menjadi salah seorang anggota Sadat Anjuman Ahmadiyah dan juga menjadi nazir. Di mana pun beliau berkhidmat, beliau selalu memperlihatkan contoh perkhidmatan dan keitaatan yang sempurna kepada Amir, baik waktu beliau di Karachi atau di tempat-tempat lainnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan belas kasih kepada beliau, dan semoga keturunan beliau juga dianugerahkan taufik untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Beliau juga telah melakukan beberapa pekerjaan keilmuan di mana ada beberapa karya tulisan beliau. Salah satu buku karya beliau adalah menegakkan keagungan kalimat syahadat, adalah pengeladan ataupun identiti seorang Ahmadi. Buku beliau yang kedua adalah Wujud Allah Ta'ala, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim dan Kaabah. Kemudian ada satu buku beliau tentang masalah jumlah anggota jemaat. Kemudian buku sebab-sebab kegagalan dalam penerapan syariat. Kemudian satu buku lagi yang beliau tulis, Hukuman bagi penghina kerasulan. Demikianlah tulisan-tulisan karya beliau. Beliau juga telah mengerjakan pekerjaan keilmuan. Sebagaimana telah saya katakan, beliau adalah seorang yang bekerja dengan sangat luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan belas kasih dan ampunannya. Jenazah kedua adalah Maulana Muhammad Omar Sahib yang pernah menjadi Nazir Islaur Irsyad Markaziyah Qadian, yang merupakan anak kepada PK Ibrahim Sahib. Pada 21 Januari beliau telah wafat pada usia 87 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum berasal dari Kerala. Ayah beliau, Ibrahim Kuti Sahib, dahulu merupakan salah seorang penentang dan musuh jemaat yang sangat tegar. 10 tahun sebelum kelahiran Maulana Sahib, ayah beliau pindah ke Bombay untuk berniaga. Pada waktu itu di kota Bombay ramai Ahmadi yang melakukan perniagaan. Di Bombay ada beberapa Ahmadi yang berasal dari Malabar yang mengadakan pertemuan dengan beliau sehingga terjadi pertukaran fikiran mengenai ajaran-ajaran Ahmadiyah. Dan pada tahun 1924 ketika Hazrat Khalifatul Masih Sani datang ke kota Bombay, beliau mendapatkan kurnia untuk biat masuk ke dalam silsilah jemaat ini di tangan huzur yang penuh berkat. Setelah itu beliau pun mendapatkan taufik untuk berkunjung ke Qadian. Maulana Omar Sahib datang ke Qadian pada tahun 1954 di masa Madrasah Ahmadiyah dibuka semula setelah peristiwa pembahagian India. Pada tahun 1955, beliau masuk ke Madrasah Ahmadiyah. Pada tahun 1961, setelah beliau lulus dari Madrasah Ahmadiyah dan ujian Maulvi Fazal dari Universiti Punjab, beliau mengajar hingga 1 tahun lamanya di Madrasah Ahmadiyah. Waktu masa pendidikan, atas keinginan dari seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, iaitu Hazrat Bayi Abdul Rahman Sahib Qadiani, beliau mendapatkan kurnia untuk memperdengarkan Al-Quran Karim setiap hari di waktu subuh selama hampir 1 tahun di rumah beliau. Pada tahun 1962, beliau memulakan rangkaian perkhidmatan beliau di lapangan pertablighan. Beliau telah berkhidmat di banyak kota-kota besar di India dan beliau terus berkhidmat sebagai seorang mubalik yang sangat berjaya. Beliau banyak memberikan ceramah-ceramah di berbagai pertemuan-pertemuan pertablighan. Beliau ikut serta dalam perdebatan Yadgar
Kemudian sesuai dengan petunjuk khusus dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah, beliau ikut dalam perdebatan bersejarah di Coimbatore yang berlangsung hingga 9 hari berturut-turut, di mana Maulana Dos Muhammad Syahid Sahib dan wakil dari pusat Hafiz Muzaffar Sahib pun ikut serta waktu itu. Secara khusus beliau telah bekerja, beliau merupakan melakukan pekerjaan yang sangat penting dengan mereka. Hazrat Khalifatul Masih Rabi yang dalam salah satu khutbah beliau pernah bersabda tentang hasil pekerjaan yang telah beliau jalankan di satu tempat, bahawa ada beberapa jemaat di mana hanya ada seorang Ahmadi yang dengan segera memikul semua beban bersendirian dan dia menterjemahkan kemudian menyebarkannya secara meluas, yakni menterjemahkan khutbah-khutbah dan segera menyebarkannya, dan dengan kurnia Allah Ta'ala di jemaat-jemaat yang seperti demikian telah terjadi kemajuan yang besar kerana mereka mendapatkan khutbah Khalifah Waqt secara cepat dan anggota jemaat kita pun segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Di India Selatan, banyak jemaat-jemaat yang tidak mengerti bahasa Urdu dan di sana ada Maulwi Muhammad Umar Sahib mubalik silsilah kita, di mana Allah Ta'ala telah sedemikian rupa menganugerahkan semangat kepadanya akan hal ini. Sejurus telinga beliau mendengar, waktu itu juga beliau segera menterjemahkannya dan terus menyebarkannya kepada semua anggota jemaat. Walhasil beliau melaksanakan pekerjaan ini dengan usaha keras, dengan penuh minat. Beliau juga mendapatkan kurnia untuk berkhidmat di Palestin hingga 1 tahun lamanya. Beliau terus mendapatkan taufik untuk menterjemahkan Al-Quran Karim dan banyak buku-buku Hazrat Masih Maud AS ke dalam bahasa Malayalam dan bahasa Tamil. Pada tahun 2007 ketika saya mengangkat beliau sebagai Nazir Islahul Irsyad Markaziyah, kemudian mengangkat beliau sebagai Additional Nazir Islahul Irsyad Talimul Quran dan Waqfi Arzi. Kemudian beliau juga mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Nazir Ala, Naib Nazir Ala. Beliau menjalankan semua perkhidmatan dengan sangat baik. Setelah lulus dari Madrasah Ahmadiyah secara keseluruhan, beliau telah mendapat taufik untuk mengkhidmati jemaat ini sehingga 53 tahun lamanya. Di antara yang ditinggalkan antara lain 4 orang anak perempuan dan menantu serta ramai cucu dan cicit. Beliau adalah gila dalam perkhidmatan terhadap jemaat. Ketika melakukan perjalanan peribadi bersama keluarga pun, sepanjang perjalanan beliau terus sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat, khususnya menterjemahkan dan sebagainya. Tuan Amir Nasional Sri Lanka menulis, dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah Sri Lanka, beliau akan selalu dikenang sebagai masa keemasan. Ketika kedatangan beliau sebagai mubalik markazi pada tahun 1978, di masa kekhalifahan Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, dengan kurnia Allah Ta'ala, dengan semangat kerohanian baru, secara luar biasa nampak perbaikan dan perubahan suci dalam jemaat, dan almarhum memberikan perkhidmatan yang luar biasa di sana. Pada tahun 1994, di sebuah dewan besar milik Ramakrishna di Colombo, almarhum menyampaikan sebuah pidato yang sangat luar biasa mengenai perdamaian dan persatuan, yang mana lebih dari 400 orang hadir untuk mendengarkannya. Khususnya pemimpin nasional gerakan Ramakrishna dan Menteri Kebudayaan Hindu yang terhormat Devaraj sangat terkesan setelah mendengar pidato almarhum dan sangat memuji almarhum kerana dalam pidatonya almarhum membuktikan kebenaran Hazrat Rasulullah SAW dengan membacakan kutipan rujukan dari Gita. Oleh kerana itu, pidato bersejarah beliau tersebut hari ini pun masih popular di kalangan mereka. Beliau menterjemahkan 4 buku Hazrat Masih Maud AS ke dalam bahasa Tamil dan menulis 7 buku dengan berbagai tema dalam bahasa Tamil. Di negara bahagian Tamil, Nadu, beliau memulai penerbitan majalah jemaat Samadana Waziri dan dari sana menyebarluaskannya ke negeri-negeri bahagian yang lain hingga jangka waktu yang lama. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan meninggikan darjatnya. Semoga anak-anak almarhum diberikan taufik untuk dapat sentiasa menjalin ikatan dengan jemaat dengan penuh kesetiaan. Jenazah selanjutnya yang terhormat Habib Ahmad Sahib, mubalik jemaat yang merupakan anak Muhammad Ismail Sahib dari Factory Area, Rabwa. Almarhum wafat pada 25 Disember di Islamabad disebabkan serangan jantung pada usia 64 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada 1979 beliau lulus dari Jamiah. Setelah itu beliau mendapatkan taufik bertugas di beberapa daerah di Pakistan. Pada tahun 1989 hingga 2003 beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Nigeria. Di masa tersebut dari September 1958 hingga Oktober 2000 beliau memegang jawatan sebagai Amir dan Missionary in Charge Nigeria. Beliau menjalankan perkhidmatannya dengan penuh kerendahan hati. Selain tugas-tugas pejabat,
Beliau juga mengerjakan tugas-tugas tarbiyat di lingkungan beliau dengan sangat baik. Di antara yang ditinggalkan selain isteri, terdapat juga 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat sentiasa menegakkan hubungan dengan jemaat dengan penuh kesetiaan. Jenazah selanjutnya yang terhormat Badaruz Zaman Sahib yang merupakan pekerja di Wakalatul Mal UK dalam jangka waktu yang lama. Beliau wafat pada 3 Januari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau seorang pekerja yang sangat mukhlis dan bekerja keras. Beliau lahir di Amritsar pada 1944. Beliau seorang keturunan Ahmadi. Ketika masih bekerja di kerajaan, beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di Khudamul Ahmadiyah sebagai kaid daerah Quetta. Kemudian beliau juga menjadi Nazim Ansarullah Baluchistan. Pada 1986 beliau juga menghadapi kes mahkamah dikarenakan kejemaatan beliau, yang kerananya beliau juga dipenjara di jalan Allah. Beliau juga berkhidmat di Wakalatul Mal Awal Rabuah dari tahun 1995 hingga 1999. Beliau pindah ke London, kemudian mendapat taufik berkhidmat di Rakim Press dan kemudian di Additional Wakil Mal London selama 17 tahun. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat Mansur Ahmad Tahsin Sahib, anak kepada Maulwi Muhammad Ahmad Naim Sahib, mubalik dan pekerja jemaat di bahagian Ihtisab Nazarat Umur Amal Rabuah. Beliau datang kepada anaknya di London. Beliau wafat pada 30 Disember pada usia 70 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mendapatkan taufik untuk menghidmati agama di berbagai pejabat sebagai pekerja jemaat selama lebih kurang 25 tahun. Seorang yang sangat peramah, soleh dan penuh kasih sayang. Seorang yang sangat mencintai khilafat dan juga selalu menasihatkan mengenai perkara ini kepada orang lain. Beliau selalu menyelesaikan berbagai urusan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Biasanya urusan-urusan yang susah diserahkan kepada beliau dan kadang-kadang kedua belah pihak datang ke pejabat dengan perasaan marah. Namun dengan kecintaan dan kasih sayangnya, beliau mengawal emosi dan kemarahan mereka dan permasalahan dapat diselesaikan. Beliau sedemikian rupa bersemangat dalam khidmati jemaat sehingga isteri beliau menulis bahawa satu ketika dilaksanakan walimah anak beliau, Dr. Faria Mansur. Pada hari tersebut, pagi-pagi lagi, beliau bersiap untuk pergi ke pejabat. Lalu isteri beliau mengatakan bahawa hari ini di rumah kita ada pernikahan, ambillah cuti. Beliau menjawab, kan undangannya pada pukul 2 petang nanti. Apa perlunya mensia-siakan waktu? Sekarang saya akan pergi ke pejabat dan pada waktunya nanti saya akan balik. Beliau bersikap hormat kepada para atasan. Jika berbeza pendapat dalam satu perkara, maka beliau selalu menyampaikan pendapatnya dengan memperhatikan adab. Di antara yang ditinggalkan antara lain isteri beliau, Rakshinda Sahibah, 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Saya mengenal beliau sejak kecil. Beliau kawan sekolah saya. Saya selalu melihat beliau sebagai seorang yang sangat sopan, lucu, tidak pernah marah, tidak pernah bertengkar dan hal-hal ini bertahan dalam diri beliau hingga akhir hayatnya. Yang kerananya, kemudian sifat-sifat ini juga memberikan peranan penting dalam mendamaikan orang-orang. Jenazah selanjutnya, Dr. Idi Ibrahim Mawanga, sahib dari Tanzania yang wafat pada 9 Disember pada usia 73 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berhasil masuk di Fakulti Kedoktoran Universiti Makerere, Uganda dan dengan kurnia Allah Ta'ala telah meraih kepujian sebagai Doktor Ahmadi tempatan pertama di Afrika Timur. Tuan Doktor mendapatkan taufik biat pada usia yang masih muda. Sejak masa sekolah lagi, beliau selalu ikut serta dalam acara-acara keagamaan. Dikarenakan begitu banyaknya tuduhan-tuduhan terhadap jemaat Ahmadiyah dari mereka yang menamakan diri sebagai ulama, di dalam hati beliau timbul ketertarikan untuk mengetahui mengenai jemaat. Pada waktu itu, beliau bertemu dengan mubalik jemaat Syekh Abu Talib Sandi Sahib
yang juga masih keluarga beliau. Ketika almarhum berbincang dengan beliau mengenai tuduhan-tuduhan tersebut, maka Syekh Sahib tidak hanya menjawab tuduhan-tuduhan yang dibuat tersebut, bahkan juga memperlihatkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Swahili dan buku-buku lainnya yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Setelah mempelajari buku-buku tersebut, Dr. Sahib biat dengan kurnia Allah. Beliau memenuhi janji biatnya hingga nafas terakhir beliau. Setiap masa beliau sibuk menyampaikan pesan Islam dan Ahmadiyah kepada orang-orang dari setiap golongan. Beliau selalu membawa buku-buku dan majalah-majalah jemaat dalam bagnya ke pasar lalu menjualnya. Orang-orang bertanya kepada beliau, "Tuan ini seorang doktor, mengapa berjualan buku di sini?" Maka beliau memberikan jawapan dengan penuh gembira bahawa ketika berada di hospital, saya sedang mengubati tubuh. Sedangkan sekarang ini saya sedang mengubati ruh. Keduanya itu tidak boleh dipisahkan dan tidak juga salah satu darinya boleh diabaikan. Beliau sangat mencintai khilafat dan memiliki hubungan yang kuat dengannya. Beliau membesarkan anak-anaknya dengan cara Islami. Beliau memberikan perhatian khusus kepada taklim dan tarbiyat dan juga memperhatikan pelaksanaan solat berjemaah di rumah bersama anak-anak. Beliau membuat sebuah perpustakaan di rumah yang di dalamnya, di samping buku-buku dari bidang keilmuan lain, terdapat juga buku-buku jemaat. Beliau selalu berdoa supaya anak keturunan beliau tetap teguh pada Ahmadiyah, yakni Islam hakiki, dan menasihatkan perkara ini juga kepada orang lain. Beliau sendiri mengikatkan diri beliau dengan jemaat. Demikian juga semua anak-anak beliau dan mewarisi karakter baik ayahnya. Semoga Allah Ta'ala sentiasa melekatkan mereka dan memenuhi doa-doa dan keinginan-keinginan baik ayah mereka. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada Dr. Sahib dan meninggikan darjatnya. Jenazah selanjutnya, Sughra Begum Sahibah, isteri dari Din Muhammad Sahib Nanggali, Darwish Kadian. Beliau wafat pada 6 Januari pada usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah anak kepada sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Hakim Muhammad Ramadan Sahib. Beliau seorang wanita solihah yang disiplin dalam solat dan puasa, dakwah melaksanakan tahajud, peramah terhadap tamu, penyabar, seorang yang sangat bersyukur, seorang yang berusaha keras, penuh simpati dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lainnya. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang kuat dengan khilafat. Hingga bertahun-tahun beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris khidmat khalaq di Lajnah Imailah. Almarhumah seorang musia, di antara yang ditinggalkan antara lain 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Seorang anak lelaki beliau, Bashiruddin Sahib, mendapatkan taufik berkhidmat hingga 40 tahun. Anak beliau yang lainnya, Munuruddin Sahib, sekarang ini berkhidmat di Nazim Tamirat di Qadian. Semoga Allah Ta'ala memberikan keampunan dan rahmatnya kepada almarhumah dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhumah untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikannya. Jenazah selanjutnya yang terhormat Chaudhry Karamatullah Sahib yang wafat pada 26 Disember pada usia 95 tahun. Almarhum adalah cucu dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Chaudhry Shahdin Sahib dari Gatalia, yang mendapatkan taufik biat pada kesempatan kunjungan Hazrat Masih Maud alaihissalam ke Sialkot. Almarhum seorang yang berfitrat baik, tulus, penuh kecintaan, memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Dalam setiap keadaan beliau selalu bersyukur. Beliau seorang yang sangat mukhlis. Anak beliau Sahil Sahib menulis, keramahan terhadap tamu merupakan sifat beliau yang sangat menonjol, dan ini khususnya nampak pada waktu para wakfi zindagi datang ke Badin, Sindh dalam acara kunjungan. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Furqan Force. Dari 1983 hingga 2018, beliau berkhidmat sebagai sukarelawan di Pejabat Al-Fazal International. Beliau memberikan rumahnya untuk digunakan untuk acara-acara jemaat, dan di rumah beliau yang sekarang pun satu bahagiannya dibangun ataupun didirikan sebagai solat center. Anak-anak perempuan beliau pun melakukan perkhidmatan mereka terhadap jemaat. Demikian juga anak-anak lelaki beliau. Seorang cucu beliau Farhad Ahmad adalah seorang mubarik yang berkhidmat di UK di bidang pres dan media. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah selanjutnya, Chaudhry Munawar Ahmad Khalid Sahib dari Jerman yang wafat pada 20 Ogos pada usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum memiliki ikatan yang sangat mendalam dengan nizam jemaat
dan ikut serta dengan sekuat tenaga dalam kerja-kerja pertablighan dan tarbiyat. Dan di Jerman, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai ketua jemaat dan sekretaris umum dalam waktu yang berbeza-beza. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di Ansarullah di berbagai jawatan. Selain itu, ketika beliau di Pakistan, di sana beliau mendapatkan taufik bekerja sebagai manager di ladang-ladang milik Tariq Jadid. Beliau memiliki ikatan yang mendalam dan tulus dengan khilafat. Di antara yang ditinggalkan selain isteri beliau, terdapat 5 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Selanjutnya, Nasira Begum Sahibah, isteri dari Ahmad Shadiq Tahir Mahmud, mubalik Bangladesh yang telah pencen, yang wafat pada 27 November. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah adalah anak dari yang terhormat Maulwi Muhammad Sadiq Sahib, bekas Amir Nasional. Almarhumah disiplin dalam solat dan puasa, rajin berdoa, peramah terhadap tamu, penyabar, banyak bersyukur, seorang wanita yang soleha. Pada bulan Ramadan, almarhumah selalu melawatkan Al-Quran secara dawam dan menghatamkannya. Dan selain itu, beliau memiliki keistimewaan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah. Jenazah selanjutnya, Rafiuddin Bath Sahib. Beliau wafat pada 6 Disember pada usia 92 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah anak kepada Hazrat Maulwi Khairuddin Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud SAW. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau mendapatkan taufik ikut serta dalam nizam wasiat sejak masih muda lagi. Beliau mendapatkan kesempatan mengkhidmati jemaat di berbagai tempat. Beliau adalah ketua jemaat Badu Mali, daerah Narawal dan Amir Halqa Wahkan. Beliau sedang memegang jawatan sebagai Amir Halqa dan juga ketua jemaat Wahkan. Beliau juga mendapatkan kehormatan pernah dipenjara di jalan Allah. Di antara yang ditinggalkan antara lain 4 orang anak perempuan dan seorang lelaki dan seorang menantu beliau, Nasim Ahmad Sahib, yang sedang mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubalik di Nigeria. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum, meninggikan darjat para almarhum dan memberikan kepada mereka tempat di sisi orang-orang yang mereka cintai. Sebagaimana telah saya sampaikan, setelah solat saya akan melaksanakan solat jenazah ghaib mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.